biasa-biasa. Kan, kita tengok nampak macam sama kan, nampak macam elok je kan, nampak macam bahagia rumah tangga dia. Rupa-rupanya kan, ini yang saya bimbang ni adalah disebut sebagai, dipanggil bisexual. Nampak macam biasa anak ramai, rupanya bila buka handphone kantoi bermesej dengan lelaki lain. Kan? Ya kalau contoh, kalau maaf saya sebut transgender, pondan, kita nampak jelas karakter dia. Tapi kalau yang jenis yang nampak macam nampak solid lelaki, badan sado, handsome pula, pakai kopiah pula contoh. Kan? Contoh. Lain macam. Jangan sebut pakai spek. Pakai spek baju ungu pula. Tapi belum tentu dia adalah lelaki sejati. Sebab orientasi seksual ni kadang-kadang, maaf saya sebut sekalian, sangat bila bisexual lagi kita tak dapat kesan. Saya ada satu kes. Ini kes yang terbaru. Mana Ustaz Fadli handle sendiri lah kes ni? Saya handle sendiri. Isteri ni dah sampai tahap depression, major MDD, major depression disorder, sampai masuk ke hospital. Kantoi suami dia ber-WhatsApp dengan lelaki lain, panggil abang, sayang, rindu. Bukan setakat itu, bahasa dalam tu bersifat lucah. Kantoi dengan isteri. Jadi bila isteri dah tahu macam tu, kantoi, isteri desak dia, jaga dia, maksudnya nak elak daripada dia kontak lagi, minta tutup Facebook dan sebagainya. Dalam masa beberapa tahun memang nampak macam okey. Tiba-tiba sekali lagi kantoi, macam-macam lah. Termasuk yang saya bimbang ni dia macam ni. Kalau kes-kes macam ni, selagi dia tidak melibatkan hubungan intim sesama lelaki, dalam bahasa mudah liwat, selagi itu rasa masih lagi ada ruang. Tetapi kalau dah terlibat, bahaya. Susah. Dia susah. Sebab apa? Dia sudah bersifat ketagihan. Nak cerita ni. Cerita ni cerita serius tuan sekalian. Tapi saya kena cerita. Sebab apa masyarakat hari ini, benda ni banyak berlaku. Dan sebab itu tuan sekalian, ni pengaruh ini. Memang tuan-tuan dan puan kita kena check. Dalam keluarga ni, ancaman ni antara ancaman yang besar. Bukan saja kepada... The wallet ke? Bukan wallet. Telefon. Okey, keluar balik. Ingat pengaruh duit. Saya nak cerita ancaman hari ni. Ini bukan ancaman kepada budak muda saja, tak. Ini ancaman orang tua pun ancaman ni. Bila tak dikawal, diguna sebaiknya. Sebab tu bila kita bincang tentang ni. Okey, apa lagi ancaman ni? Selain daripada pengaruh-pengaruh LGBTQ. Dan hari ini tuan-tuan sekalian, maaf saya sebut. Saya kena cerita benda ni. Sebab saya kata ini masyarakat kena sedar dan kena prepare, kena aware. Dulu maaf saya sebut, kalau golongan LGBTQ ni, tuan-tuan sekalian, dia malu nak mengaku. Dia malu nak mengaku. Dia adalah dia suka sesama lelaki, dia malu. Tetapi cuba tuan-tuan tengok hari ini. Bukan saja dia mengaku, bahkan dia mencari mangsa. Nampak pula Ustaz Fakrul, Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya tanya soalan? Oh, tu dia. Dia mula ke tanya soalan. Kan? Kena pula yang tanya tu pula handsome. Kena rambut belah tepi, baju merah. Allahu Akbar. Kena juga aku gini. Dia akan mula contoh. Sebab benda ni berlaku juga pada saya. Sebab hari ni saya tengok mereka lebih outreach. Mereka ni lebih dia cari. Dia sesiapa saja. Kalau dia berkenan dekat entah, Ustaz, kan? Dia akan message. Dia akan tanya, mula dengan tanya soalan, kemudian dia tengok macam mana respon kita. Dia cuba groom lah. Cuba groom. Istilah ini antara yang juga kita kena berhati-hati apa dia? Namanya sexual grooming. Dia groom ni macam ni. Allah bisa tegal biasa. Dia cuba biasakan benda-benda yang kita tak biasa. Normalize kan? Normalize. Kan? Jadi bila dah biasa, akan rasa terbiasa, dah rasa biasa. Maka benda tu akan sentiasa diulang-ulang. Itu namanya groom. Kan? So contoh, dia mesej, dia tanya, dia berkenalan, kemudian dia mengaku. Dan dia tunjukkan diri dia yang sebenar. Dia tengok apa respon kita. Ini teman sekalian, ini ancaman. Apa lagi ancaman dalam rumah tangga hari ini teman sekalian? Saya sebut juga berasal daripada sini. Apa dia? Pornografi. Pornografi. Teman sekalian, waktu PKP. Hari ini Cik Fazli memang serius betul lah. Hari ini saya nak bagi benda serius dulu. Sebab bukan apa, sebab saya kata, dia macam ni. Kita nak ubat penyakit, kita kena buang pertama-pertamanya adalah sumber penyakit. Barulah kita boleh kan sembuhkan.
Selagi sumber penyakit tu ada, selagi tu kita tak guna, kita sembuhkan. Dia ibarat baldi yang bocor, duk tuang tambah air duk keluar kot bocor tu. Tampal bocor dulu. So antara ancaman terbesar adalah pornografi tu sekalian. Waktu PKP lepas, tuan-tuan percaya tak kalau saya katakan Malaysia ada satu website namanya Pornhub. Pornhub ni tuan-tuan sekalian adalah antara website pornografi terbesar di dunia. Ni. Dia keluarkan bukan statement. halal hub je ada. Bukan halal hub. Ya, syat. Dan dia tunjukkan waktu PKP, Malaysia ni kedudukan nombor 4 dunia. Malaysia pencarian search paling tinggi, Malaysia ni nombor 4 dunia. Masa PKP. Masa PKP. Masa Bukan, kena bala tu. masa kena bala tu lah. Ya, salam. Nombor 4 dunia. Dan kajian UKM, dia kata 4 ke 5 orang yang search secara rutin setiap minggu. 4 ke 5 daripada 10 orang yang search setiap minggu. Ini statistik. UKM punya research. Paling tinggi, siapa dia? Ireland, kalau tak silap saya. Bulgaria, Slovakia, nombor 4 Malaysia. Malaysia. Amerika tak ada kat situ. Oh, bangga tak? Tak, saya nak ceritanya, tanda tuan-tuan sekalian, dan saya mengendalikan kes-kes rumah tangga, antara punca banyaknya berlaku zina, antara punca banyaknya berlaku bersekedudukan, antara punca banyaknya berlaku sumbang mahram. Sumbang mahram ni tuan-tuan sekalian, ya Allah, sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Baru ni saya ceramah satu tempat, saya tak tahu sebut tempat mana. Seorang parent tunggu. Dia datang dekat saya, dia kata, Cik Fazli, saya tak tahu saya nak buat apa. Saya kata, kenapa? Dia kata, saya baru cerai dengan suami saya seminggu. Dan saya baru tahu semalam. Baru tahu apa? Rupanya suami saya buat sesuatu dekat anak saya sejak dia umur 5 tahun. Sekarang anak tu dah jahannam. Kan? Dan anak tu tak nak cerita dekat dia apa berlaku. Yang dia pun dah baru dapat tahu disebabkan pihak sekolah. So tuan-tuan sekalian, bayangkan daripada umur 5 tahun telah pun di-groom, budak ni sudah dah jahannam, budak perempuan. Saya tak tahu setakat mana sebab saya pun tak follow up dah. Dan dia pun tak mesej saya. Sebab saya masa tu saya jumpa, saya ceritalah apa yang perlu dia buat. Tapi saya nak ceritanya, saya tanya, antara satu soalan saya tanya, pernah tengok tak? Suami ni tengok porn tak? Sebab apa? Sebab pengaruh ni banyak merosakkan. Itulah saya dah panas ni. Saya tenang dulu. So, Saya pun naik panas dengar. Tak, sebab isu ni saya rasa, tuan-tuan sekalian, memang kita kena cek, kena tengok, kena semak keluarga kita hari ini. Ancaman terlalu banyak. Kan? Ancaman terlalu banyak. Dan khususnya jangan pandang enteng kalau kita tahu suami kita atau isteri kita, anak kita ketagih dengan porno, ini sangat-sangat berbahaya. Kesan dia sangat besar. Dia akan jejaskan rumah tangga secara total. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itu realiti Kadang-kadang kita memang kita ada objektif kita. Kita ada matlamat kita nak bebas daripada azab api neraka Allah. Bukan kita je, ahli keluarga kita. Tapi nak capai kepada tujuan tu, kita kena, orang kata kalau nak manage tu mesti kena ada SWOT analysis, orang cakap. Betul. Kan, SWOT analysis. Apa yang Ustaz sebut tadi tu antara ancaman, threat. Ancaman, Threat dalam kita nak mencapai objektif kita. Yeah. So benda ni, nak cakap macam mana Ustaz Fazli? Kita duk bincang soal ancaman benda ni bertahun-tahun. Ya. Seolah-olah macam tak ada penyelesaian, malah makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Jadi persoalannya kat sini Ustaz Fazli. Jadi moderator balik Hello. Mana soalan lagi pula? Soalan lagi. Sebab tengah momentum tengah sedap tu. Okay. Momentum tengah sedap tu. Kalau kita kata di situ adanya threat, adanya ancaman, sejauh mana kita boleh menggunakan opportunity yang ada? Nak sebut opportunities. Peluang yang ada, kan, kekuatan yang ada. Sebab ancaman terlalu teruk. Ya. Sebab tu seolah-olah macam tak ada jalan kita nak lari. Buka telefon, buka Facebook, dekat Facebook berlambak gambar-gambar yang tak senonoh. Betul? Buka blog, buka Facebook, TikTok, semua, walaupun kita kata itu semua medan untuk dakwah dan sebagainya. Ya. Kan anak-anak buka YouTube, tengok kartun, pingpong, baby shark, dudu kan. Tapi tepi-tepi itu semua ada. Macam mana nak buat sebenarnya ni supaya kita dapat betul-betul pertahankan kepimpinan. Macam pernah dengar ada lagu tu. Macam lagu pertahankan kepimpinan ulama
Kan? Lagu viral. Macam mana kita nak pertahankan supaya anak-anak kita tu betul-betul dapat dijauhkan semaksimum yang mungkin daripada ancaman tu. Sebab tu yang saya ingat bila kita bina keluarga, dia kena jelas dengan apa yang kita nak buat. Kita kena jelas visi dan misi dalam rumah tangga. Sebab kalau tak, kita hanya sekadar mengikut emosi. Mengikut emosi ni maksudnya macam ni. Kita jaga keluarga bila kita rasa bahagia. Kita buat tak tahu tentang keluarga bila kita rasa kita ada satu benda yang tak puas hati dengan pasangan. Kan? Bila ada benda yang tak puas hati dengan pasangan, kita pun buat tak tahu tentang keluarga. Bila kita tak puas hati dengan pasangan, anak-anak kita abaikan. Sedangkan menjaga keluarga ni adalah tugas sepenuh masa, bukan separuh masa. Bukan emosi yang menentukan keadaan. Sebab itu kalau tanya saya antara cinta dan tanggungjawab jauh lebih besar daripada cinta. Dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab hari ini tuan-tuan sekalian, banyak rumah tangga yang berasaskan, sebab itu saya tulis satu buku namanya Bukan Sekadar Cinta. Saya nak cerita, bila nak bina rumah tangga, dia bukan hanya sekadar cinta. Benda yang jauh lebih besar dalam rumah tangga adalah tanggungjawab. Sebab tanggungjawablah yang mengekalkan rumah tangga. Sebab kalau tak bertanggungjawab, cinta akan pudar. Kan? Cinta akan pudar. Kan? Hari ini tuan-tuan sekalian, berapa ramai yang contoh. Rumah tangga yang saya jumpa hari ini. Yang menanggung keluarga isteri. Suami tak bekerja. Kan? Suami tak bekerja. Isu tentang suami tak bekerja, tak dapat kerja cerita lain. Cari kerja tak dapat kerja itu cerita lain. Tetapi kalau suami selesa dengan gaji yang isteri beri, tak mengurus rumah tangga, dia buat je hanya sekadar suka-suka relax-relax saja, kan? Pengurusan rumah tangga pun tak tolong. Maka inilah yang akan merosakkan. Percayalah. Sebab apa? Sampai suatu masa isteri akan burn out, dia rasa terbeban. Suami tak berfungsi. Betul. Tanggungjawab ni maksudnya adalah masing-masing berfungsi dalam rumah tangga. Kan? Berfungsi. Bila suami contoh, kan isteri, suami balik kerja, isteri tidak mengurus rumah tangga, akan timbul masalah. Betul. Kan? Soal macam mana nak bagi tugas itu cerita lain, tapi ceritanya adalah berfungsi. Kan? So, sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bila bercerita tentang rumah tangga, kita nak betulkan balik rumah tangga. Pertama memang memerlukan komitmen untuk kita menjadi manusia bertanggungjawab dalam rumah tangga. Contoh, apa dia? Tuan-tuan sekalian, tanggungjawab mendidik anak-anak siapa? Kita, mak ayah. Jangan serah pada cikgu. Hari ini berapa ramai orang serahkan tanggungjawab mendidik anak-anak ni semata-mata pada cikgu. Serah kat sekolah tinggal, lantak dia apa nak jadi kat sekolah. Kan? Sedangkan tanggungjawab mendidik ni siapa dia? Mak ayah. Kan? Sebab tu mak ayah perlu risau bila sesuatu berlaku pada anak. Kena risau. Anak ada masalah di sekolah, kena tahu. Kan? Bincang dengan cikgu, jangan buat gaduh dengan cikgu. Ini berapa ramai orang suka bergaduh dengan cikgu? Mudah-mudah je. Mudah-mudah je. Lagi bangga ada. Ni saya tunjuk kat dia sebut pasal cikgu dan anak sebab Ustaz Fakrul dia ada sekolah. Kan? Jadi dia berdepan dengan kerenah ibu bapa. Allahuakbar. Betul Ustaz Geling kepala fikir. Sedangkan tanggungjawab bersama. Tanggungjawab apa lagi? Suami, isteri. Isteri pada suami. Apa tanggungjawab suami pada isteri? Nafkah. Selain pada nafkah, nafkah ni bukan saja duit, nafkah ni nafkah batin. Nafkah batin ni bukan saja hubungan intim, tapi kasih sayang. Kasih sayang tu, melayan, berbual. Tuan sekalian, saya nak tanya tuan-tuan kalau tuan-tuan yang ada kat sini kan, bila last bergurau dengan isteri? Oh, baru tadi, alhamdulillah. Kan? Tapi kalau kita tanya bila last, saya kuliah kat masjid. Saya tanya tuan-tuan sekalian, bila last tidur atas paha isteri? Oh, sudah. Bila last? Salah cakap lah. Tak, sebab kita kata itulah rumah tangga Nabi. Ya, betul. Penuh dengan kasih sayang. So kalau kita hanya anggap rumah tangga kita hanya bagi duit, kan? Bagi kemewahan, bagi rumah, kemewahan cukup. kereta. Tak. Kita boleh tengok berapa ramai rumah tangga yang kaya terdiri daripada orang kaya bercerai. Kerana apa? Kerana kosong di dalam dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya nak kongsikan, nanti saya kongsi sekejap lagi lah. Tips komunikasi dalam rumah tangga. Sebab komunikasi ni antara benda yang penting. Sebab kalau kita tak berkomunikasi, komunikasi dia membugar emosi. Komunikasi berkait dengan emosi. Emosi berkait dengan komunikasi.
Yang ni memang kita nak kena buat dalam rumah tangga. Nantilah kita cerita sekejap lagi lah. Oh, tunggu pula. Ada iklan ke apa? Ada iklan. Tak lah, Anan seorang cakap banyak ni. Ingat dah tukar jadi moderator. Senang buat duit lagi. Okey. Okey, nak cakap Ana seronok tadi bila Ustaz Fadil cerita tentang tanggungjawab. Ya. Tanggungjawab sebenarnya bila sebut tentang tanggungjawab, ada dua kosakata kat situ. Tanggung dan jawab. Tanggung dengan jawab. Kita tanggung kita menanggung amanah itu, kita akan jawab. Bukan jawab dekat mahkamah. Bukan jawab dengan adik-beradik, jawab depan Allah. Allahu akbar. Itu benda yang kita kena sentiasa sedar. Kita tanggung sekarang, tanggung family, tanggung anak-anak, tanggung diri sendiri. Kita nak jawab nanti. Allah akan tanya detail satu persatu di hadapan Allah. So agak-agak apa yang kita nak jawab di hadapan Allah nanti dengan amanah anak-anak. Kan? Amanah kepimpinan kita sebagai ketua keluarga, orang yang nak menguruskan keluarga. Apa yang kita nak jawab? So kadang-kadang manusia bila dia lupa tentang tanggungjawab ni, sebab tu Allah kata manusia ni memang sangat jahil, sangat zalim. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab. Akhir surah Al-Ahzab kata Allah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Akhir surah Al-Ahzab. Allah sebut sesungguhnya kami bentangkan amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung ganang, kepada bukit bukau. Amanah melaksanakan kepimpinan ni Allah bentangkan kepada makhluk yang paling besar dalam dunia, langit. Allah. Kecil sikit bumi, kecil sikit gunung ganang. Kita dengan gunung ni ya Allah. Kan? Nak kata gunung besar, Bukit Puteri pun dah kecil sangat. Kan ada Bukit Puteri. Allah bagi amanah ni kepada makhluk yang paling besar dalam dunia. Fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Dia orang tak sanggup nak terima. Rasa berat sangat nak terima amanah ni. Tiba-tiba wa hamalahal insan. Manusia terima amanah ni. Kita menerima amanah ni, amanah kepimpinan. Ya Allah. Amanah diri, amanah agama, amanah Quran, amanah semua benda ni manusia terima. Sebab tu Allah sebut manusia yang tak laksana amanah dia kana zaluman jahula. Dia bukan zalim, zalum. Dia bukan jahil, jahul. Jarang orang marah kita. Kau ni betul-betul zalum lah. Kan kau ni memang betul-betul jahul lah. Lain, sedap pula bunyi dia. Orang kita tak guna, Allah guna perkataan tu. Dia panggil, kalau dalam bahasa Arab dia panggil sirah muntaha jumu'. Sirah muntaha jumu' ni, kalau kita orang Terengganu, soal Kelantan kan, saya Terengganu, orang Batak Timur, dipanggil habis reng. Rapat jik. Habis teh kata orang Kelantan. Zalim yang amat sangat. Bahasa apa? Bahasa KL amat zalim lah kot. Amat zalim. Yang teramat amat zalim. Kalau orang Terengganu kata zalim nak mampu. Orang Terengganu lah. Terengganu tak asal sangat kan. Orang Kedah kata zalim nak mampui. Zalim sangat-sangat, jahil sangat-sangat. Jahil murakab, jahil nak mampu. Jahul. Orang yang terima amanah, kita bila kita akad, aku terima nikahnya semua benda tu, kita telah memegang satu tanggungjawab yang sangat besar, yang langit bumi tak sanggup nak terima, kita pegang. Kita tak laksana amanah, didik diri, didik isteri, didik anak-anak, pertahankan, jaga betul-betul. Memang betul-betul zalim, memang betul-betul jahul. Agak-agak nak jawab macam mana. Sedangkan panduan dah ada. Rasulullah dah tunjuk panduan. Tapi sejauh mana kita nak ikut panduan Nabi SAW. Kadang-kadang benda-benda ni kita kena fikir panjang. Peringatkan sentiasa. Ya, kena peringatkan sentiasa. Dia sebenarnya apa benda, segala ancaman yang disebutkan tadi, segala masalah yang kita sebutkan tadi, dia puncanya dia kena balik pada fundamental juga, pada benda asal juga.
Ya. Dia kena balik pada iman, dia kena balik pada ilmu, dia kena balik pada circle bi'ah. Ya. Kadang-kadang kita bincang nak jaga keluarga kita. Kita tak ambil berat pun nak jaga keluarga orang lain. Betul? Sedangkan anak kita berkawan dengan anak orang lain. Al-insan ibnul bi'ah, manusia adalah anak kepada suasana. Manusia anak kita, anak kita, anak kita. Kita dah jaga elok dah kan? Jaga elok, kat PKP kat rumah jaga elok, tapi dia berkawan dengan orang. Sebab kita tak ambil tahu pun hal luar sana, keluarga orang, menyebabkan anak kita, bukan anak kita, kita pun terpengaruh. Saya ada satu kes, ada kes juga. Okay. Ada seorang yang hantar masa sekolah tahfiz saya, sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz saya ini memang kita full time hafaz Quran dan kita target dapat hafal dalam tempoh setahun. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan bayangkan anak-anak bersekolah Ustaz Fakrul ni dalam hafal Quran dalam masa 1 tahun je. Tolong promosi. Tolong promo 25% lah. Jadi alhamdulillah anak-anak ada satu parent ni. Sebelum dia hantar anak dekat sekolah kita orang, dia sangat skeptikal. Dia kata ustaz saya ni dia memang agak moden sikit lah. Dia kata saya ni sangat bimbang. Sebab saya dengar banyak sekolah tahfiz ni isu gangguan seksual. Banyak berlaku ustaz-ustaz grooming anak-anak murid. Jadi macam-macam. Jadi banyak benda. Sedangkan dia dengar yang tahfiz, yang tak tahfiz berlambak lagi. Ya betul. Tapi jelah dia nampak yang itu kan. Digembar-gemburkan sangat. Jadi dia kata saya nak hantar kat sekolah ni ustaz, saya jadi bimbang, betul ke sekolah ustaz tak ada kes-kes macam ni? Guru-guru ustaz semua okey ke? Dia tanya, okey lah, dia rasa dia bimbang. Kebimbangan tu bagus lah. Benda tu ada bagus. Ustaz okey tak? Ustaz okey. Alhamdulillah. Jadi bila dia tanya macam tu, kita kata alhamdulillah setakat ni kita jaga benda ni. Kita punya pergaulan, kita jaga lelaki perempuan. Kalau yang lelaki yang 13 ke atas pun kita dah asingkan dengan lelaki yang bawah-bawah ni, yang adik-adik ni. So itu usaha kita lah. Ringkas cerita, bila anak dia belajar kat tempat kita, okey, mula-mula okey. Kemudian bila PKP. Bila PKP. Okey. Ada iklan ada iklan. Bila PKP, kita terpaksa anak work from home pula dah. Belajar daripada rumah. Hafal Quran pun online. Okey. Jadi dia kata selama ni saya tak pernah bagi telefon kat dia ustaz. Satu benda. Tiba-tiba bila PKP terpaksa bagi. Bila terpaksa bagi, okeylah. Dalam kelas masih online. Kemudian dia tak tahu apa berlaku kat anak dia. Dia kira okey. Sampai masa bila dah habis PKP, panggil balik. Masuk kelas secara bersemuka. Okey. Masuk asrama balik. Bila masuk asrama balik, tiba-tiba ada berlaku kes. Warden report kat kita, dia kata budak ni buat gangguan seksual pada kawan dia. Okey. Anak dia yang bimbang sangat ni, anak terlibat. dia peluk orang, cium orang, raba orang, buat lagak-lagak yang lucah pada orang lain, pada kawan-kawan, sama bahaya. Budak baru umur 11 tahun. Budak lelaki. Dia buat benda tu dengan orang lain. Jadi kita panggil budak tu, selama ni tak pernah ada isu, panggil. Rupanya siasat. Panggil mak ayah dia, bincang betul-betul. Siasat dari mana datang pengaruh ni? Rupa-rupanya pelajar ni waktu PKP, petang-petang dia main kat taman permainan. Dekat dengan rumah dia. Walaupun kata ada perintah kawalan pergerakan macam-macam kan, tapi petang-petang tetap keluar juga jumpa kawan-kawan masa tu. So masa tu budak-budak universiti pun balik. Budak universiti balik kan, duduk di rumah, petang aku jumpa dekat taman. Masa itulah budak-budak universiti tu katanya, dia ceritalah, budak-budak universiti tu yang tunjuk pada dia dalam telefon video-video lucah sehingga mempengaruhi anak dia. Dan anak dia pula yang dia sangat bimbang berlaku pada anak dia, Allah uji. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita fikir kita jaga anak kita, betul-betul jaga. Memang dia sangat jaga anak dia. Tak ada telefon pun dia bagi, tak ada pun. Tapi suasana tu, Al-insan ibnul bi'ah. Manusia adalah anak kepada suasana. Jadi kita jaga keluarga kita. Dalam masa yang sama kita kena ambil berat juga keluarga orang lain. Betul. Kena ambil berat juga masyarakat sekeliling kita. Nak jaga community kita, kawan-kawan kita, kawan-kawan anak kita. Itu benda yang sangat-sangat kita kena ambil berat dan kita kena ambil tahu. Cek siasat sentiasa pergerakan anak-anak kita, subhanallah. Jadi saya benda ni yang berlaku lah. Itulah, saya ingat kebimbangan kita ni kena diiringkan juga dengan ketenangan dan kelapangan dada.
Sebab kadang-kadang setengah parent bila dapat kes-kes macam ni kan, tak percaya anak sendiri buat. Kadang-kadang bila tak percaya dia salahkan cikgu. Betul? Sedangkan kita tolong sekalian, bila berlaku benda-benda macam ni dan kita pun tak sangka, saya jika mungkin tak wallahu alam, kita tak tahu dalam keadaan sekarang kan. Kalau kita diuji dengan keadaan macam ni, paling penting adalah kita bersedia untuk fokus kepada penyelesaian. Yes. Kan? Duduk dengan siapa? Dengan cikgu. Duduk dengan cikgu. Kita bincang. Macam mana nak buat? Macam mana nak cegah? Duduk dengan anak. Masa ni tak guna kita marah. Kan? Sebab sebagian parent kadang-kadang bila berlaku kes-kes macam ni, dia marah anak dia, pukul dan sebagainya. Saya kata tak perlu. Sebab anak ni kadang-kadang dia tersedar dia salah. Dan dia tersalah. Dan dia terjebak dengan salah. Dia tahu. Dia tahu. Jadi sebab itu penting untuk kita ni menjadi orang yang tenang, duduk bersama dengan anak-anak dan bincang macam mana nak buat. Macam mana nak elak. Sebab kalau kita bersifat denial, benda ni akan makin membesar. Betul. Sebab depan kita mungkin baik, pijak semut tak mati. Kat belakang, Allahu Akbar. Kan? Jadi yang kita takut. Lebih baik kita terang-terang nampak benda-benda macam ni di depan mata kita, berlaku di depan kita, berbanding berlaku di belakang kita tanpa kita sedar. Kan? Allahu Akbar. Ana suka ayat Ustaz Fadli tu. Ya. Fokus kepada menyelesaikan masalah. Ya. Bukan bincang banyak, fokus kepada masalah. Ya. Kadang-kadang kita banyak cerita masalah kan. Bila kita banyak cerita masalah, kita jadi stres. Contohlah. Kat depan masjid ni ada datang kucing lah. Kucing datang dia berak depan tu. Kucing datang berak depan tu. Kita kata, ni kucing siapa berak depan ni? Ya Allah. Mana tuan kucing dia berak sini? Dah busuk tengok banyak pula. Panggil kawan-kawan pula datang. AJK masjid. Ni AJK tengok ni tahi kat sini. Buat mesyuarat bincang pasal tahi kucing depan masjid. Tapi tak ada siapa yang nak bincang tentang bagaimana nak mengelak kucing macam mana itu. nak mengelak kucing satu. Nak pergi ambil tahi tu buang. Untuk bincang pasal tahi akhirnya busuk tak habis-habis. So kita kadang-kadang banyak fokus sangat kepada masalah. Betul kena tengok masalah. Tapi kita tak fokus kepada nak menyelesaikan masalah. Ya. Betul Sebab kan? tu saya nak kongsikan empat T dalam rumah tangga tuan-tuan sekalian yang kita kena ada. T yang pertama apa dia? Tenang. Tenang is good. Apa saja yang berlaku tenang dulu. Kan? Kadang-kadang saya tengok kes-kes rumah tangga kan. Dia kadang-kadang tengah bergaduh dia nak bincang. Abang, kenapa abang buat saya macam ni apa semua? Kita kena bincang sekarang ini masalah. Tak jadi perbincangan. Jangan bincang waktu itu. Kan? Contoh kita tahu katalah ada benda berlaku kan. Contohnya suami kita. Contoh kan. Kita tengok ada perempuan mesej kat suami kita. Kita punya marah tu. Kan? Jadi tu nak ajak bincang. Pengalaman ke ni? Tak, ni kes-kes. Okey. Bahaya moderator ni. Kan silap-silap terkeluar habis. Kan? Jadi saya kata apa saja dalam rumah tangga, apa saja isu yang timbul, tenang dulu. Belajar untuk tenang. Sebab tenang ni adalah dia punya permata yang hebat. Sebab dengan tenang kita akan banyak mendapat menyelesaikan masalah. Dia masalah ni kadang-kadang dia macam ni. Masalah besar, hati tenang, insya-Allah boleh settle. Tapi kalau masalah kecil, hati tak tenang, masalah kecil pun tak boleh settle. Betul. Sebab apa? Hati. Tenang dulu. Macam mana nak tenang? Contoh apa saja isu, tahu tentang kes anak dan sebagainya, tenang dulu, bertenang, relax dulu. Kan? Jangan terus pergi pegang tekuk anak tu kan. Kau ni dah kenapa mengamuk dan sebagainya. Sama juga dalam isu-isu rumah tangga pun. Penting untuk belajar tenang. Khususnya suami. Saya ada satu kes. Cerita dia. Suami lah. Dia ni suami isteri ni bahagia lah. So dia bagi tahu suatu hari dia bagi tahu dekat isteri dia yang abang nak kahwin seorang lagi. Tuan-tuan dan puan agak-agak apa respon isteri dia? Tenang dulu. Ada tak macam ni? Ya Allah, alhamdulillah bang, syukur subhanallah. Saya tak sangka abang memang dapat memayungi ramai lagi di luar sana. Memang tak ada lah macam tu. Respon kebiasaan dia apa dia? Marah lah. Yalah. Isteri marah, isteri mengamuk, isteri kata macam-macam, abang tak sayang, saya tak hargai, bla 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 bla. Dan apa yang berlaku adalah suami tak mampu bertenang. Betul. Sedangkan bila dia tanya soalan tu, dia kena expect bahawa itulah reaksi isteri dia. Bersedia menerima. Bersedialah. Tapi bila dia marah-marah macam isteri marah-marah macam tu, dia tak tahan, dia marah, dia kata aku ceraikan kau talak 3. Tuan-tuan bayangkan, tengah dalam keadaan baik ni, tiba-tiba tu talak 3. Hanya semata kerana apa? Kerana tidak mampu bertenang. Betul. So macam mana nak tenang? Banyak cara. Antara yang Nabi ajar teknik daripada berdiri duduk. Kan?
Berdiri duduk di tuan sekalian bukan saja untuk marah. Bukan saja untuk marah. Kita dalam keadaan sedih, kita duduk. Gembira? Ya, gembira, kalau terlalu gembira, nak tenangkan gembira supaya tidak terlalu Over sangat? Sebab terlalu gembira pun bahaya. Betul. Sebab Hilang kawalan. Sebab tu mengurus emosi ni adalah kita mengurus supaya ia berada dalam keadaan yang tidak terlampau. Sebab terlampau ni akan bawa mudarat. Terlampau gembira, mudarat. Terlampau marah, mudarat. Betul. Okey, tenang, duduk. Daripada duduk baring, Nabi ajar yang sangat teknik marah tu memang sangat-sangat cantik. Baik, itu T yang pertama. T yang kedua pula, dalam rumah tangga nak kena ada apa dia? Terus terang. Tuan-tuan sekalian, banyak kes rumah tangga hari ini kerana tak mampu berterus terang, khususnya orang Melayu. Kenapa saya kata khususnya orang Melayu? Sebab kita ni, kecenderungan jaga hati kita ni jauh lebih tinggi daripada kecenderungan nak berterus terang. Kan? Kadang-kadang kita nampak contohlah, kita sedang minum, kawan kita seorang nama Najib contoh. Kita minum kat kedai mamak ni. Kan? Kita minum kedai mamak, kawan kita seorang Najib bangun pergi toilet. Kemudian nampak Najib tu datang, balik daripada toilet, kita tengah minum, kita nampak dia tak zip seluar. Kenapa guna nama Najib? Kenapa guna nama Najib? Contoh. Pasal Abang Najib ini. Contoh. Kawal kita kat sini nama Najib. Okey, katakan dia balik daripada toilet, dia zip dia tak tutup. Kecenderungan orang kita, apa dia? Biarlah nanti dia sedar sendiri. Sedangkan dengan kita biarkan itu, kemaluannya bertambah. Perasaan malunya bertambah lah. Sebab apa orang masih tengoklah masuk saya. Okey. Tak masuk saya itu. Betul. Okay. Sedangkan kalau kita tegur, dia hanya malu dengan kita tetapi dia tak malu dengan orang lain sebab dia diselamatkan. Yes. Tapi disebabkan kita orang lain je, kita kecenderungan kita tak nak memalukan dia dengan tegur dia, sedangkan bila kita tak tegur, malunya makin bertambah dan makin besar. Sama juga, terus terang. Saya ada satu kes misalnya, semua bagi kes, banyak betul kes. Banyak kes ni. Tuan-tuan dan puan percaya kalau saya katakan, rumah tangga ni kes-kes perceraian yang berlaku yang saya jumpa, bukan kes yang seorang jahat, seorang baik semata-mata, tak. Saya dah jumpa pasangan yang bercerai, dua-dua baik. Dua-dua baik, dua-dua sangat baik, bukan saja baik dari segi akhlak. Baik dari segi ilmu, orangnya sopan santun, akhlaknya baik. Tapi bercerai. Kenapa? Sebab dia tak terus terang. Dia jaga hati. Bila contoh antara puncanya, mereka ni PJJ. Bila balik, isteri duduk jauh. Jauh-jauh pun dalam sejam lah. Nak balik rumah tu. Jadi hari Minggu, isteri sebelum balik rumah suami, dia minta izin balik rumah mak mentua. Sekejap. Bila balik rumah mak mentua, suami kata okeylah baliklah. Bila balik rumah mak mentua, sampai malam dia mesej, abang saya tidur sini satu malam boleh tak? Suami dia bagi, tak ada masalah. Tetapi bila berlaku berulang-ulang kali, banyak kali, dan suami ni simpan, akhirnya, dan banyak juga benda-benda berlaku, termasuk campur tangan mentua, isu-isu lain. Tapi isu-isu yang kita rasa tak apalah, boleh diselesaikan. So akhirnya suami buat keputusan, enough is enough, cerai. Tapi dia cerai dalam keadaan sangat baik lah. Tapi nak ceritanya, tetap bercerai. Sebab apa? Tidak berterus terang. Sebab tu saya kata tuan sekalian, dalam rumah tangga ni penting untuk kita ada satu perbincangan yang sangat penting. Apa dia? Duduk dengan husband, duduk dengan suami, bincang. Apa yang awak suka, apa yang awak tak suka. Apa yang saya suka, apa yang saya tak suka. Bincang, biar masing-masing tahu. Baru jelas. Bila jelas, barulah kita tahu. Kadang-kadang kita buat benda tu, suami tak tegur, kita rasa suami suka. Padahal suami tak suka, tapi tak nak cerita. Itu yang kadang-kadang dia jadi, lama-kelamaan bila dah teruk sangat, lah kenapa awak tak cakap? Saya ingatkan awak tak dah faham. Kita dah kahwin lama, takkan tak faham-faham lagi? Itu ayat biasa. Okey Ustaz? Deep. Allahu Akbar. Dah betul, kadang-kadang ramai orang dia assumption. Kan dia assume. Saya pernah dengar satu kat mana kata-kata tu dia pakai assume kills. Baca internet lah kan. Assume kills. Kita bersangka ni membunuh. Bersangka orang faham sendiri ni sampai masa dia membunuh. Saya handle staff. Staff bawah saya ada dalam 50 orang lebih staff. Subhanallah. Jadi memang
kalau kita banyak menyangka dia faham sendiri, kadang-kadang kita budak-budak muda sekarang ni kan, kadang-kadang banyak benda-benda yang common sense. Common sense. Common sense. Tapi kita rasa macam dia dah orang besar kot, takkan tak faham. Sebelum tu kita banyak buat satu sangkaan. Assume dia tahu. Tapi sebenarnya bila kita anggap macam tu, sedangkan dia tak tahu pun dia kena buat benda tu. Allah. Banyak benda yang common sense. Kadang-kadang dalam rumah tangga kita pun dengan isteri, Betul? kita anggap benda tu common sense. Tapi sebenarnya kita tak cakap. Saya pernah cakap kat isteri saya, pernah lah. Ni 2-3 tahun lepas. Kita orang lelaki ni kadang-kadang tak adalah nak benda besar-besar sangat. Sekadar nak simple-simple je. Contohnya orang lelaki kita nak suka walaupun kita tahu nak ambil air sendiri kat dapur. Kita tahu. Tapi orang lelaki ni dia ada perangai dia suka di offer air. Kan dia suka di offer, perangai orang lelaki macam tu lah kan. Dia suka di offer. Kadang-kadang tak dahaga pun. Kita boleh je pergi sendiri. Kadang-kadang dia pun anggap alah boleh pergi sendiri kot. Dia assume macam tu. Kita assume takkan tak faham kot. Kan? Takkan tak faham. Yalah. So sampai masa saya rasa macam lagi dah kahwin lama pula dah kahwin lama, kadang-kadang balik kerja. Bukan kita tak boleh pergi sendiri, boleh. Tapi kita nak dilayan. Orang lelaki ni tak dilayan. Orang perempuan pun nak dilayan. Ya, betul. Kemudian kita assume masing-masing faham. Sampai saya rasa macam, kenapa? Macam orang lain okey kan? Kita tengok drama lah kan. Bestnya ada suami macam tu. Kita nak juga rasa macam tu. Bukan hari-hari dia tak bagi air, dia bagi air je. Tapi sampai masa ada kadang kita letih, kita nak, abang nak air ke bang? Abang nak air apa kan? Kita kadang-kadang big assume juga. Dia ni faham tak faham? Kita rasa macam tu. Satu hari, ni lama kita 2-3 tahun lepas. Saya kata, boleh tak sekali-sekala, tak selalu pun tak apa, offer air. Dia kata offer je, bukan tak boleh buat, tapi offer Tanyalah, lah. abang nak minum tak? Abang nak minum apa kan? Bukan manja dia rupanya. cakap kat dia. Dia kata dia jawab apa? Dia kata mula-mula dia katalah, saya selalu je dia sebut nama dia lah, Shu dia kata, Shu selalu je buat air untuk abang. Memanglah, tapi kadang-kadang boleh tak kadang-kadang sekali-sekala offer air. Kadang-kadang saja je duduk offer je. Okey. Sampai sekarang dia buat tak ada isu tu. Dan saya pun offer air kat dia juga sekarang ni. Sampai sekarang kita rasa macam bestnya. Dan sampai sekarang dia jadi ada satu mindset. Rumah saya lah, dia ada satu mindset. Benda-benda kecil sangat besar pada pandangan suami. Dia selalu sebut macam tu. Dia kata sebenarnya baru dia faham. Benda kecil pada pandangan dia tapi sangat besar pada pandangan suami. Yes. Air, lambai masa nak pergi kerja. Tengok tak semalam viral Datin Seri Wan Azizah. Lambai dekat PM baru kita kan. Benda kecil tapi jadi besar. Yes, betul. Pada pandangan suami sangat besar. Benda kecil pada pandangan isteri mungkin besar pada pandangan suami. Sama juga benda kecil pada pandangan suami mungkin besar pada pandangan isteri. Kadang-kadang kita take for granted benda-benda kecil. So benda yang kita boleh belajar dalam isu komunikasi ni, komunikasi lah. Betul. Dia sangat membentuk emosi. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya dengan orang rumah lah. Kita walaupun nampak kecil, kita sentiasa anggap besar. Sentiasa bincang kan. Sentiasa bincang. Dan bila kita terus terang macam tu, banyak boleh settle masalah. Betul? Terus terang. T yang kedua kan? T yang kedua. Itu baru tahqiq dia lah. Syarah boleh yang tadi. Tak, itu contoh pengalaman yang sangat baik lah. Kita dah habis dah sebenarnya. Dah habis sebenarnya. Macam tak sedar ni. Sembang. Okey. Sembang. Kita sembang. Ada berapa T lagi tu? Ada 2 lagi T. Okey. Tapi kita sambung tahun depan punya carnival lah kot. Tak boleh potong ni. Baik, kita sambung. Sikit lagi insyaAllah. Zuhur awal kan sekarang kan. Okey, so saya peringkaskan. T yang ketiga, tuan-tuan dan sekalian, adalah yang ini penting dalam komunikasi. Apa dia? Tidak menyindir. Sindiran ni tuan-tuan dan sekalian sebenarnya besar. Kita anggap alah sindir kan. Abang kata, contohlah, abang pergilah buang sampah tu. Dalam apa ni nanti berulat. Alah, nanti saya buanglah. Kan? Tak apa lagi. Lepas tu kali kedua, abang pergilah buang sampah tu nanti berulat. Nanti saya buang. Alah awak tu. Kan? Buanglah nanti busuk. Lama kelamaan dia tak ada dah. Abang pergi buang sampah dah tak ada dah. Dia pergi mana? Dia akan keluar macam mana? Bang, saya rasakan rumah kita ni dengan tempat pembuangan sampah tak ada beza dah. Kan? Dia sindir di tuan-tuan sekalian. Dia sebenarnya kalau dalam saya ada baca satu buku Prof Gottman, dia adalah level kepada tahap sakit hati yang lebih tinggi. Kan?
Contoh, mana lebih kita sakit hati kalau pasangan tegur, kan? Contoh, abang, lain kali tolonglah saya buat kerja ni, tolong basuh pinggan sebab saya dah penat masak kan. Kita sakit hati tak bila isteri tegur? Dia terasa, tapi okeylah, kita faham apa benda nak dibuat. Betul. Tetapi kalau sindir, bang, kan, rumah kita ni bukan ada bibik, kan? Betul. Rumah kita ni bukan ada bibik, tapi dengan intonasinya lagi lah, rumah kita ni bukan ada bibik bang. Jadi bang, insyaAllah pinggan tu dia tak akan bergerak sendiri, masuk ke, cuci diri sendiri, masuk dalam kabinet, tak ada. Bang, saya seronok sangat jadi hamba. Wah, ni contoh yang lebih tepat. Kan? Dia nampak simple tapi sakit hati dia lebih dalam. Sebab itu pada saya, kalau kita sudah ada kecenderungan nak menyindir pasangan, tanda sebenarnya sakit hati kita dah dalam. Sebab itu terus terang. Terus terang tadi sangat penting. Dan kalau kena sindir macam tu, biasanya ego seorang lelaki lagi dia tak nak buat. Kan, lagi dia tak nak buat. Ya. Sebab ego seorang lelaki ni dia macam spring. Makin ditekan makin menolak. Dan kita kena ingat, orang tanya saya lah, Cik Fazli, orang lelaki ni kena turunkan ego. Saya kata terus sekalian, betul, orang lelaki perlu turunkan ego bila egonya tinggi. Tapi perlu tak seorang lelaki ada ego? Saya kata perlu. Sebab ego seorang lelaki adalah ego seorang pemimpin. Pemimpin kena ada ego. Dalam rumah tangga, nak memimpin rumah tangga, dia mesti ada ego. Kalau tak, dia tak akan mampu memimpin. Saya bagi contoh, lelaki yang tak ada ego dalam rumah tangga. Contoh, isteri bekerja, dia tak bekerja. Disebabkan dia tak ada ego lah, dia boleh selesa dalam keadaan itu. Tak bekerja, kemudian tak mengurus rumah tangga pula. Kalau dia tak bekerja, dia urus rumah tangga, maknanya dia tukar peranan. Tak ada masalah. Tapi dia tak bekerja dan dia selesa dalam keadaan itu dan dia tak nak berusaha pun untuk bekerja. Kenapa dia selesa dalam keadaan itu? Dia tak kisah orang cakap apa, sebab dia tak ada ego. Kalau dia ada ego, sebagai seorang lelaki yang baik, boleh tak dia rasa macam makan duit, orang sebut makan duit bini. Kalau tanya orang lain, jangan tanya orang lain, kalau saya tanya diri saya sendiri, saya tak akan sanggup. Kan? Walaupun mungkin pendapatan isteri kita lebih tinggi, tetapi kita tetap akan berusaha sebab untuk apa? Untuk beri nafkah pada isteri. Sebab apa? Ego. Cuma isunya ego ni, kita kena bezakan ego dengan NPD. Dengan? NPD, Narcissistic Personality Disorder. Orang narsistik ni memang cerita dia cerita lain. Narsisis. Cerita dia lain lah. Tapi saya nak cerita, tak semua ego tu tak baik. Cuma ego ni, strategi orang perempuan macam mana nak lenturkan ego lelaki itu penting. Contoh, kalau tak ada ego, tak ada nak suruh isteri tanya. Kan? Betul. Kalau tak ada ego, Masya Allah. Serius. Jangan buat muka bersalah. Tak, benda ni bukan salah pun. Okay. Tak, sebab saya nak cerita macam ni. Sebab ramai orang anggap contoh, kita nak, dia macam ni. Sebenarnya lebih mudah kalau Ustaz beritahu je, kata, saya nak air tu, buat kan? Boleh je. Yeah. Tapi kita dirasa difahami. Supaya isteri yang offer dulu. Betul tak? Betul. Okay. Tapi kalau tak ada ego, contoh, kalau tak ada ego, langsung dia tak kisah. Tak ada apa-apa. Tapi sebab kita nak rasa disayangi. Sebab itu ego di seorang lelaki dalam rumah tangga ni penting. Cuma berada pada tahap mana. Tapi sebab Ustaz ada ego, tapi dalam keadaan yang sama Ustaz ada orang ada kawalan ego tu dalam kawalan. Jadi yang masalah apabila orang yang tak boleh mengawal ego. Okay. Orang perempuan ada ego? Ada. Siapa kata orang perempuan tak ada ego? Ego seorang perempuan adalah ego seorang pejuang. Lain macam pula. Nak buat hashtag ni. Hashtag ego pejuang. Tidak ada kaitan mana-mana parti. Ego, kenapa saya kata orang perempuan ego seorang pejuang? Apabila dia rasa rumah tangga dia terancam, pada saat ini orang perempuan akan bertukar karakter dan watak dia. Kan? Nak mempertahankan rumah tangga. Cuma bila melampau dia pergi serang orang lain lah. Tapi bila dia rasa rumah tangga dia terancam, dia ada ego, dia nak selamatkan rumah tangga, maka dia ubah strategi dia. Sebab tu saya kata orang, contoh kalau rumah tangga kata suami ada orang lain. Orang perempuan yang ada ego nak mempertahankan rumah tangga, dia akan tawan balik suami dia. Macam mana? Dia mengorat balik, dia layan baik, dia buat baik. Menyebabkan kadang-kadang suami itu akan tertarik balik. Itu T yang ketiga lah, panjang juga kurang. Okay. Seterusnya? Dan T yang terakhir, ini untuk komunikasi lah. Tuan-tuan sekalian adalah tidak menyampuk.
Dalam bahasa yang mudah adalah jadi pendengar yang baik. Yes. Komunikasi dalam rumah tangga ni penting tuan-tuan dan puan sekalian, jadi pendengar yang baik. Suami yang baik ni sebenarnya yang paling susah nak dengar ni suami. Suami ni nak tawan isteri mudah je. Jadi pendengar yang baik. Good listener. Good listener. Suami ataupun isteri, okey, ibu bapa pula nak tawan anak macam mana, jadi pendengar yang baik untuk anak-anak. Saya bagi contoh. Anak-anak kita umur 5 tahun balik tadika. Sampai saja rumah dia buat apa dulu? Kebiasaan dia akan cari kita dulu. Sampai je depan kita dia buat apa? Cerita. Ma tahu tak ma? Pagi tadi kan dekat sekolah kan. Oh, ada ustaz yang handsome tu pakai baju ungu pula ceramah dekat sekolah. Ya Allah, Ustaz Fakrul nama dia. Ui, dan lah handsome pula baju ungu, suara sedap pula tu. Viral pula dekat TikTok contoh. Kan? Dia nak kita dengar. Macam semalam lah. Anak saya balik sekolah. Abi tahu tak nama penuh Muallimah Salasiah? Nama penuh muallimah dia. Apa kaitan pula dengan bapak dia? dia? Tak kenapa. Tanya nama penuh ustazah dia. Macam kita tahu sangat tapi layan je lah kan. Ya. Kita jawab je lah. Nama dia Siti Nur Afifah Salasiah. Salah. Nama dia Muhammad Salasiah. Salah. Layan je lah kan. Tapi itu yang dia tanya kelakar betul. Tak, itu menunjukkan dia macam ni. Orang dengar kita ni tanda kita ada hubungan dengan dia. Tuan-tuan sekalian, jangan main-main dengan jadi pendengar yang baik. Betul. Saya bagi contoh macam ni. Orang boleh jatuh cinta dengan bercerita masalah. Saya ulang balik ayat. Orang boleh jatuh cinta dengan bercerita masalah. Contoh, saya jadi pendengar yang baik, orang datang cerita masalah. Orang yang bercerita tu, dia boleh jatuh cinta dekat saya. Sebab apa? Saya pendengar yang baik. Campur handsome lagi? Campur handsome lagi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya bagi contoh macam ni, tuan sekalian. Kenapa saya guna ayat ni? Sebab apabila menjadi pendengar yang baik, orang itu rasa kita sangat ambil berat terhadap dia. Macam sekarang lah tuan-tuan jadi pendengar yang baik. Ibu-ibu tengok daripada tadi kan. Sejam lah ni. Sejam lah. Subhanallah. Patutnya dah habis dah ni. Jatuh cinta dia rasa. Sama juga dengan anak-anak. Sebab kenapa bila kita dengar apa yang dia cerita, tandanya dia tu penting untuk kita. Betul. Ya teman sekalian, saya banyak buat juga kursus-kursus parenting. Ada sampai satu ketika bila kita tidak memberikan komitmen mendengar apa anak-anak cerita, sampai satu masa dia tidak akan lagi bercerita dengan kita. Dan pada masa ini saya sangat bimbang. Bila anak-anak ada masalah tak cerita pada kita, soalan dia cerita pada siapa? Betul, dia cari orang lain. Dan siapa yang diceritakan itu boleh soalan seterusnya. Orang yang dia ceritakan itu adalah kawan dia, itu kawan dia macam mana? Sebab kalau kawan yang baik, dia cerita masalah pada kawan yang baik, alhamdulillah, insya-Allah okey. Tapi kalau dia cerita masalah dia dekat mak rempeh, dia cerita masalah dia dengan kaki dadah, kau ada masalah, kau ambil ni, mesti kau tenang. Saat itu Takut kita sudah nak takut pula dia cerita masalah kepada orang yang ada kecenderungan LGBT dan sebagainya. lagi kita risau. Alhamdulillah. Sebab kebiasaan cerita dia adalah tangki emosi yang kosong, nak dipenuhi. Sebab tu bila kita cerita ni masalah ni, orang didengar, kita kena bersedia. Maknanya penting untuk kita jadi pendengar yang baik. Sebab apa? Bila kita dengar, kita sedang memenuhi tangki emosi orang yang bercerita. Subhanallah. Wallahu alam. Dia tulis 5 minit lagi tu. 5 minit. Penutup lah. Oh penutup. Tiba-tiba saya pasal bercerita tadi tu. Kadang-kadang sebenarnya semua benda yang kita ceritakan tadi, ya. Semua benda yang kita sembang panjang tadi, kalau kita refer kepada macam mana rumah tangga Rasulullah, semua ada. Yes. Semua ada. Tepat sekali. Subhanallah. Kalau saya bila Ustaz Fadil cerita tentang be a good listener, saya tengok rumah tangga Nabi SAW satu hari. Aisyah radhiyallahu anha, dia jumpa Rasulullah dan Rasulullah ni sangat suka bawa Aisyah keluar malam-malam jalan-jalan sambil sembang. Subhanallah. Sambil sembang, keluar berdating, sembang, orang, sembang, dengar. Dan satu hari Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, dia kata satu hari dia cerita pada Nabi tentang 11 orang perempuan. Aisyah kan dia sembang-sembang dengan kawan-kawan dia. Sembang-sembang dengan kawan-kawan dia. Kemudian setiap orang kawan-kawan dia tu cerita tentang suami masing-masing. Dalam, ya seorang perempuan. Dia kan bukan membawang kan. Dia sambil-sambil goreng-goreng ayam kan. Goreng rewang tu kan. So dia sembang-sembang. Masing-masing cerita lah pasal suami masing-masing. Suami I macam tu, suami I macam ni. Bukan cerita buruk pun. Ada juga yang cerita macam, dia kata suami I ni macam bau macam zarnab tapi lembut macam arnab.
Ada ayat dia lah kan. Zarnab ni satu rempah Arab. Rempah Arab daripada tumbuhan dia bau macam dia ada bau sikit lah. Dia kata suami I ni bau macam zarnab tapi lembut macam arnab. Maksudnya apa? Dia puji dan benda ni cerita ni dia cerita pada Nabi SAW. Dia cerita balik semua kisah ni. Semua 11 orang dia cerita pada Nabi, Nabi dengar je. Sampai wanita yang terakhir, Aisyah cerita tentang Ummu Zar'in. Seorang sahabiah namanya Ummu Zar'in. Dia kata Ummu Zar'in ni mula-mula dia kahwin dengan Abu Zar'in. Abu Zar'in ni seorang yang sangat baik, seorang yang sangat soleh. Cerita pula pasal Abu Zar'in. Kemudian Ummu Zar'in kata lepas tu dia bercerai dengan Abu Zar'in. Ummu Zar'in kahwin dengan seorang lelaki yang lain. Tetapi lelaki yang lain tu pula tak bahagia macam Abu Zar'in. Panjang dia cerita. Nabi didengar semua 11 orang. Last Nabi respon. Nabi kata, ya Aisyah, ana mithlu Abu Zar'in illa ana lam utalliquki. Dia kata, Aisyah, sayang, abang ni macam Abu Zar'in. Kecuali beza dia, abang dengan Abu Zar'in, abang tak ceraikan awak. Abu Zar'in ceraikan isteri dia walaupun baik macam mana pun. So Nabi dengar 11 orang, sampai last tu Nabi respon siap. Respon dengar satu hal. Nak respon kepada cerita tu. So saya baca kisah ni, bestnya hebatnya Rasulullah. Pak nak buat tu susah. Tak payah kata orang lain, orang lelaki. Nak buat. Kita balik rumah baru duduk sekejap. Kita duduk fikir kita pergi kerja. Orang rumah kat rumah pun kerja juga. Cerita, wah anak-anak atak bocor kita baru nak duduk. Kawan datang nak cerita. Kita baru nak buka telefon. Kan, baru nak buka telefon. Nak cerita apa? Sambil-sambil tengok WhatsApp. Abang gitulah cakap sikit tengok. Oh, kita letak tu kan. Nak buat sangat susah. Tapi itulah dia rahsia kebahagiaan rumah tangga. Kita usahalah insya-Allah. Dah sampai 5 minit. Kan mudah-mudahan insya-Allah pertemuan sembang-sembang kita hari ini ada manfaat ya. Ada manfaatnya insya-Allah dan kita baliklah pada sirah Rasulullah. Ya. Kita tak sempat nak sembang. Banyak kalau nak cerita pasal rumah tangga Nabi SAW. Betapa hebatnya rumah tangga Nabi SAW. Dan kalau kita nak dapat kebahagiaan, Nabi handle 8 orang isteri dalam satu masa. Penuh dengan konflik, penuh dengan macam-macam benda. Tapi Nabi dapat handle dengan baik. Banyak rahsia kebahagiaan rumah tangga yang ada pada rumah tangga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat dan ambil masalah untuk kita kaji insya-Allah. InsyaAllah. Cik Najib mana? Cik Najib tak nampak pula dia. Cik Najib, yang disebut-sebut nama tadi? Dia bagi tandas kot. Tapi pastikan zip seluar tu. Contoh cerita tadi lah. Okey, baik. Saya rasa cukup setakat itu perkongsian kita pada hari ini. Sebenarnya saya ada bawa buku. Buku saya yang saya tulis tentang kaunseling rumah tangga. Buku perkongsian pengalaman-pengalaman kes-kes lah. Tajuknya bukan sekadar cinta. Cuma saya tak nampak Cik Najib bawa ke tak. Ada tu. Kat mana buku tu? Buku dengan dia lah. Buku tu dengan dia. Nanti kalau ada siapa berminat boleh beritahu saya. Ni Cik Najib. Dalamnya. Oh, belakang ni. Jadi kalau siapa berminat boleh dapatkan lah. Buku tu kalau di luar harga dia RM33. Hari ni saya jual RM20 saja. Allah. Dan buku tu tak ada kat kedai. Okey. Memang tak ada kat kedai. Memang tak jumpa lah. Kalau ada tu cetak rompak lah. Kalau ada tu cetak rompak lah. Silakanlah. Silakanlah kalau boleh cetak kan rompak. Sebab yang penting adalah biar orang dapat manfaat banyak daripada buku tu lah insya-Allah. Baik, saya rasa cukup setakat itu. Terima kasih banyak. Tuan-tuan sekalian, kita berikan sekali, boleh tak kita berikan tepukan kepada Imam Muda Fakrul. Subhanallah. Dan kita berikan tepukan kepada Al-Fadhil Ustaz Fazli. Alhamdulillah. Sama-sama moga-moga ada manfaat dan saya tutup dengan satu lagu lah. Sikit. Lagu ni simple je. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang bererti. Versi saya. Penceramah mati, panel-panel mati, penonton mati, semua mati. Ustaz Fazli mati, Ustaz Fakrul mati, penonton-penonton mati, semua orang mati. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang bererti.
Bila kita sedar kita akan mati, Ya. itulah motivasi terbaik untuk kita terus berusaha InsyaAllah. membahagiakan rumah tangga. Sebab kerana apa? Kerana kita akan mati suatu masa nanti. InsyaAllah. Cukup setakat itu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.